Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rabbil alamin. Mab'uthi rahmatil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, para pelajar tengok bab 118. Bab 118, bab istihbabil qamis. Bab disunatkan memakai gamis. Gamis ni, gamis apa panggil, orang Melayu kata gamis, mana jubah. Dia terjemah jubah situ, bukan jubah, jubah skrat. Jubah kalau kita macam baju kemeja, tu dia panggil gamis. Ada kata gamis ni baju dia pakai sebelah dalam. Yang betulnya baju yang separuh. Kalau thawb, jubah tu barulah kita pakai sampai ke bawah ni, macam jubah saya pakai ni. Hadis nombor 789. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana ahabba ath-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasan. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baju gamis. Gamis, kita tahu pasal apa terjemah kita ni tulis jubah. Dia tulis baju jubah. Kalau jubah bolehlah jubah separuh. Jubah sekerat, bukan jubah sampai bawah. Itu dia panggil qamis. Qamis maknanya baju, kalau kita kata baju kemeja. Hadis ni riwayat Abu Daud At-Tirmizi dan dia berkata hadithun hasan. Hadis ni menunjukkan kepada apa? Elok kita pakai baju gamis. Baju gamis ni elok. Sebab apa? Sebab ahabbus thiyab, pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di syarah hadis, jawaz istihbab, harus kita suka sejenis pakaian dan kita tidak suka pakaian yang lain. Maknanya kita boleh kadang-kadang suka tu dengan makna kita suka pakai lah. Kita bukan benci, kecuali pakaian yang haram dipakai baru kita benci. Setiap orang ni ada macam-macam. Ada orang suka warna ni kan. Dalam siri yang lepas kita ada bincang tentang warna-warna yang dibenarkan. Kecuali warna merah piau. Merah macam bendera yang dikejar oleh lembu tu. Itu masalah. Baik, tamatlah kita dalam bab qamis. Satu hadis je Imam Nawawi bawa dalam bab al-qamis. Sekarang ni kita pindah kepada hadis bab yang berikutnya. Bab 119. Tengok. Bab dia pendek, satu hadis je dia bawa. Imam Nawawi bawa satu hadis kepada kita. Bab 119 panjang dia punya bab ni. Tuan-tuan tengok yang ada kitab. Babu sifati tulil qamis wal kum wal izar wa tarafil imamah wa tahrim isbali syai'in min zalika ala sabilil khuyala wa karahatihi min ghairi khuyala. Bab sifat maknanya sifat, bahasa Melayu pun sifat lah kan. Sifat kriteria panjangnya baju qamis. Panjang setakat mana yang kita nak. Kalau kata jubah lah. Wal kum, lengan kita ni setakat mana kita boleh labuhkan lengan.
Wal izar, kain. Kain yang kita pakai buat kain sarung, seluar, sama lah tu. Izar tu maknanya termasuklah, maknanya pakaian yang sebelah bawah. Seluar, kain sarung, jubah masuk. Watar fil imamah, ekor serban. Kalau kita pakai serban pulah tu, ekor tu nak panjang mana? Aha. Baik. Masalah yang kedua, tahrim, haram, isbal. Isbal mana melabuhkan pakaian ala sabilil khuyala, dengan cara sombong. Pakaian takbur, meleret sampai ke tanah. Itu haram. Wa karahatihi min ghairi khuyala. Imam Nawawi kata makruh dilabuhkan pakaian kalau tidak sombong. Ini pendapat Imam Nawawi. Nawawi meletakkan dalam bab dia ni haram kalau sombong, makruh kalau tak sombong. Nanti di perbahasan kita cuba tengok pandangan ulama lain dalam masalah ini yang agak keras. Baiklah para pelajar sekalian, kita mula dengan hadis yang pertama dalam bab ini, hadis 790. An Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusakhi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasan. Maksudnya Asma binti Yazid cerita lengan gamis. Lengan qamis, mana lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke rusakhi, mana pergelangan tangan sampai sini. Ni lengan ni sampai setakat ni. Mana lengan baju dia. Jangan lebih sampai sini. Ada setengah orang tu lebih pada tangan pun ada, maka itu dilarang. Sebab apa dilarang? Banyak masalah dilarang tu. Tidak betul dia punya perjalanan. Lebih sangat buat apa? Meleret. Jadi mana nampak kesombongan. Jadi dilarang daripada lebih daripada ni pergelangan tangan. Setakat tu je. Ni untuk laki-laki ni. Tulis ini untuk lelaki. Untuk wanita kalau nak tuduh semua tangan pun tak apa. Sebab memang dia suruh tutup pun. Kecuali dia benar dibuka khilafnya, masalah tapak tangan dia tu. Baik, itu hadis yang pertama sampai ke situ. Hadis yang kedua, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Faqala Abu Bakrin ya Rasulullah inna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lastan mimman yaf'aluhu khuyala. Rawahul Bukhari wa rawa Muslim ba'dahu. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong. Tuan-tuan tanda, perkataan khuyala ni sangat-sangat mustahak dalam perbincangan kita di sini. Kerana sombong, jarrahu khuyala. Maknanya dia labuhkan pakaian kerana sombong, kerana kemegahan, kerana nak tunjuk dia ni hebat sangat. Maka pada hari kiamat nanti Allah SWT tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat. Allah Ta'ala tengok semua, tapi tak tengok dengan rahmat kepada hamba dia yang pakai kain dalam bentuk khuyala, dalam bentuk kesombongan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar ni warak dia, lantas Abu Bakar bertanya. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya pakaianku selalu labuh ke bawah. Mana pakaian dia boleh jadi seluar, dia tu tak apa kemah dah dia punya getah, selalu turun ke bawah. Kecuali apabila aku memegangnya. Abu Bakar pegang kita. Kalau kita kat seluar lega lah, pegang supaya tidak turun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tidaklah termasuk orang yang melakukannya kerana sombong. Abu Bakar, mu tak masuk dalam bab itu. Sebab apa? Sebab seluarmu lega, kainmu lega, maka dia turun ke bawah. Maka dengan itu kamu tidak termasuk dalam sombong. Bahkan kamu susah pula kerana terpaksa kena pegang-pegang dia punya
dia punya kain itu. Allahu Akbar. Baik, dua hadis. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Bukhari dan sebahagiannya diriwayat oleh Imam Muslim. Jelas. Baik. Kita cuba simpulkan hadis ini ada 12 hadis. Kemudian kita tengok perbahasan para ulama dalam masalah ini insya-Allah. Hadis yang ketiga. Nombor 792. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Allahu akbar. Muttafaqun alaih. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah tidak akan melihat orang yang melabuhkan pakaiannya di mana? Di bawah buku lali kerana sombong. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang ke-4 dalam bab kita ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu lagi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Rawahul Bukhari. Maksudnya apa yang labuh turun bawah buku lali maka Allah dia dalam api neraka. Hadis ini dalam Bukhari. Sudah kita. Nah. Berapa hadis kita ni? 3 hadis, 4 hadis yang menyebut, 3 hadis menyebut bataran, khuyala, menunjukkan kesombongan. Tapi hadis yang keempat mutlak, ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar minal izar. Mana-mana kain yang labuh bawah daripada buku lali maka dalam neraka lah tempatnya. Hadis ini tidak disebut khuyala. Agak lebih berbahaya dia punya kesan kepada pakaian labuh ini. Baik, kita tengok lagi hadis yang kelima. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar. Tengok terjemahan dulu. Kita kalau baca panjang-panjang tak tahu duk mana. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka, tidak akan berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat dengan kata-kata yang diradai. Tidak akan memandang kepada mereka dan tidak akan menyucikan dosanya, dan mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Allahu Akbar. 3 kali Nabi kita ulang. Abu Dzar kata Nabi kita ulang 3 kali. Bila ulang 3 kali, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar pun mencelah. Dia kata apa? Khabu wa khasiru. Khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Abu Dzar kata mereka gagal dan rugi. Rugi orang tu. Siapa orang ni sampai Tuhan tak tengok dengan dia? Allah Ta'ala tak sucikan dia. Allah Ta'ala tidak berkata-kata dengan siapa orang ni? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musbilu. Siapa dia musbil? Orang yang melabuhkan pakaiannya di bawah buku lali kerana sombong. 1. Wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dia beri barang kepada orang, dia mengungkit. Dia bantu orang, dia ungkit. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Dan orang yang bersumpah
untuk melariskan jualannya dengan sumpah palsu. Wallahi saya dah beli dah 200. Saya ambil RM10 je ni, 210 je bayar. Cik, kita tawar 200. Sumpah 200 tak boleh, dah beli 200. Rupa-rupanya dia beli RM25. Ni. Dia panggil sumpah palsu. Jadi 3 orang ini hukumannya Allah Ta'ala tak tengok dia, Allah tak pandang dia, Allah Ta'ala tak akan bersihkan daripada dosa. Hadis ini riwayat Muslim. Wa fi riwayatin al-musbilu izarahu. Musbilu izarahu, orang yang melabuhkan pakaiannya di bawah buku lali. Baik. Hadis, satu lagi hadis yang berkaitan dengan tajuk kita ni. Hadis 795. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati man jarra syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i bi isnadin sahih. Daripada Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, isbal, melabuhkan pakaian, kain, itu ada pada kain sarung, izar, wal qamis, baju, jubah ni, wal imama, serban. Siapa dia? Serban, macam mana labuh serban ni? Ekor panjang tu. Ada setengah orang ni, dia ikut ketinggian darjah ilmu. Mana kalau ilmu dia alim, serban dia sampai ke punggung. Kalau pendek je serban tu, itu mana ilmu baru belajar tu. Tidak ada dia punya macam tu. Panjang lagi labuh dia punya, kita tengok lebih pada jengkah dekat bau itu cukup dah. Apanya panjang-panjang lagi. Sesiapa yang melabuhkan salah satu darinya kerana sombong, maka Allah SWT tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih bi isnadin sahih. Alhamdulillah. Baik, para pelajar sekalian, berapa hadis dah kita? 6 hadis, kan? 6 hadis yang telah kita baca dalam bab kita ini. Hadis-hadis ini, maka bila dikaitkan, ada hadis yang tak sebut ma asfala, mujarrad, turun daripada 2 buku lali, neraka. Ada hadis yang telah menyekat dengan khuyala. Tengok hadis yang apa ni? 791 tadi, man jarra sawab khuyala. 792, man jarra izarahu batara. Hadis yang keempat tak sebut. Hadis yang ke-5, al-musbil, dia tak sebut dah batara tak bataran. Hadis yang ke-795 tadi, al-isbal, sama juga tak sebut. Maka kerana itulah para pelajar sekalian, kita nampak di sini Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imamun Nawawi meletakkan dalam bab dia ala sabilil khuyala. Kalau ada sifat sombong, barulah masuk dalam kategori larangan yang besar ni, dia panggil kabiratun. Sebab bila sampai Tuhan tak tengok, tanda-tanda benda tu dosa besar. Satu, dilaknat. Yang kedua, Allah Ta'ala janjikan azab di akhirat. Itu di antara, ataupun disebut oleh Nabi, ini dosa besar. Maka dia jadi masuk dalam dosa besar. Maka di sini hadis yang kita baca ni menunjukkan kepada kesombongan. Namun begitu, kalau kita baca sebahagian daripada fatwa ulama-ulama yang ada di zaman kita hari ini, mereka tetap meletakkan bahawa tak kira sombong tak sombong, asalkan kita buat tu memang kita ukur nak bawa pada buku lali, maka orang tu termasuk dalam finnar. Jadi alhamdulillah, perbahasan ini agak panjang. Sebahagian daripada syekh-syekh kita, waktu kita belajar, ukur. Sampai sekarang ni pun, anak kalau ukur jubah yang kita beli sendirilah.
Kita suruh orang kedai kata membuat zakat ilal ka'bain. Jangan lebih pada tu. Oh, dia respon lalu, anta mutawwi'. Ya, dia panggil. Anta mutawwi'. Mana mu ni mutawwi' ni orang yang agak kerah lah pegang dengan sunnah ni. Saya kata aku bukan mutawwi', tapi aku bimbang dengan azab yang disebut dalam hadis yang tersebut. Hadis-hadis ini. Maka kita mengatakan para pelajar sekalian, perkara ni khilaf, kan? Walaupun jelas Imam Nawawi kata paling kurang darjat makruh. Paling kurang darjat. Ada sebagian ulama kata bukan setakat makruh, dia kata haram perbuatan itu. Haram perbuatan melabuh-labuhkan pakaian. Jadi kita kata oleh kerana perkara ni ada khilaf ulama, ada yang kata makruh, ada yang kata haram, maka seeloknya kenapa kita nak labuhkan? Benda perkara yang boleh boleh diangkat, kenapa nak labuhkan? Oh, kalau pakai seluar setakat buku lali ni orang tengok pelik. Kita orang Islam ni kalau kita nak ikut hak sunnah Nabi rasa pelik lalu. Dia duk pakai seluar setakat lutut tu tak pelik. Siapa ajar macam tu? Ni kadang-kadang kita kan sekarang ni seluar orang main sukan dia bawah pada lutut. Seluar gatih basikal pun bawah pada lutut sikit. Seluar mandi untuk orang-orang yang nak jaga aurat bawah pada lutut. Itu moden, tak apa. Tapi kalau pakai seluar ikut Nabi angkat sikit pada buku lali, darat ni kata ni darat. Mutawwi' ni. Itulah suasana hidup. Jadi bagiannya elok kalau kita jauhkan daripada tempat-tempat larangan yang tersebut. Paling kurang pun makruh. Sebagaimana kata Imam Nawawi, tapi yang berat lagi sampai pada peringkat haram. Baiklah para pelajar sekalian, kita jauhkan diri daripada perkara yang dilarang itu adalah yang terbaik untuk keselamatan kita di dunia dan selamat di akhirat nanti insya-Allah. Baiklah, saya pergi kepada hadis yang berikutnya. Panjang lagi ni, kita ada 12 hadis dalam bab ni. Kita coba habiskan semua. Hadis yang ke 796. 796 ni panjangnya. Wa an Abi Jurayyin Jabir bin Sulaim qala Ra'aitu rajulan yasduru an-nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Qultu man hadha? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya terjemah dulu sebab hadis ni panjang. Kalau baca 2 kali jadi mungkin tak habis masa. Daripada Abu Jurai Jabir bin Sulaim, dia berkata, aku melihat seorang laki-laki yang pendapatnya selalu diikuti oleh ramai. Bila dia bercakap, orang dengar, orang patuh. Dan tidaklah dia mengatakan sesuatu kecuali orang akan mengikutinya. Rupanya Abi Jurai ini belum kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal. Dia baru mari mungkin baru masuk Islam. Lalu aku bertanya, siapakah dia? Ni orang dengar cakap dia ni siapa? Man? Orang ramai menjawab, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku pun bagi salam. Dia kata, alaikassalamu ya Rasulullah. Terbalik. Alaikassalam ya Rasulullah. 2 kali dia ulang. Nabi berkata, la taqulu alaikassalam. Mu jangan kata alaikassalam. Alaikassalam mengikut orang-orang Arab zaman tu tahiyyatul mauta. Kita nak ucap ke orang mati, kita kata alaikassalam. Balik. Salam orang hidup, assalamu alayka. Kesejahteraan atasmu. Bagi orang mati, alayka, ke atasmu lah keselamatan. Munduk dalam kubur ni selamat-selamat lah. Itu ucapan yang lumrah bagi orang Arab pada masa tu. Nabi kata, mu jangan baca tu. Itu kata-kata ucapan kepada orang mati. Tapi kamu kata, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi betulkan. Ingat, bila kita dengar orang tak betul ucapan, elok kita betul tengok. Nabi SAW terus betulkan sahabat ni. Ana selalu tegur kawan-kawan kita, dia kata jazakallah. Jazakallah, Allah Ta'ala balas awak. Ayat tu dalam bahasa SPM Malaysia, dia panggil ayat tergantung, tak lengkap. Allah balas apa? Balas baik boleh, balas tak baik boleh. Jazakallah. Ayat lengkap, jazakallahu khairah. Kita betulkan. Kadang-kadang orang dengar kata ada
Dia kata ustaz cakap. Ustaz pun kita ni semua orang. Kadang-kadang kita tak perasan. Bila orang tegur, oh betul. Baik. Abu Juraid tanya, anta Rasulullah? Tuhan Rasulullah? Dia tak kenal, memang tak kenal orang. Dia nak kenal. Qala, tengok Nabi tak sombong. Apa tak kenal lah. Nabi kata, ana Rasulullah. Akulah Rasulullah. Allazi iza asabaka dhurrun fada'autahu kashafahu anka. Allah, aku ni utusan Allah yang apabila engkau ditimpa perkara yang tak baik, mendoa kepada Allah, Allah Ta'ala akan lepaskan. Wa idza asabaka 'amu sanatin, bila kamu ditimpa kemarau, fada'autahu ambatahalak, mendoa pada Allah, Allah Ta'ala akan tumbuhkan, turunkan hujan, tumbuh-tumbuhan. Wa idza kunta bi ardin qafrin aw falatin, bila duduk di tengah padang pasir, fadallat rahilatuka, kenderaan kamu hilang, fada'autahu raddaha alaik, meminta dengan Allah, ya Rabbi, Allah telah hantar balik. Maknanya Nabi perkenalkan kepada saudara Badui ini yang baru masuk Islam, tak kenal dia ni, dia perkenalkan Allah, siapakah Allah itu. Ini dia panggil uslub dakwah. Mana untuk mantapkan kefahaman orang yang baru nak kenal Nabi ni, Nabi beri tazkirah akidah. Mu kenal Allah ni yang hantar aku, utuskan aku ke dunia ni sifat dia. Tak payah, tak payah buka kitab fardu ain apa ni, fardu ain dah ni. Dia ingat fardu ain tu macam mana, kan? Ini fardu ain mana kita perkenalkan Allah, perkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar solat itu fardu ain. Qala qultu ihad ilayya. Kalau macam tu ya Rasulullah, wasiatkan kepada saya beberapa pesanan, saya nak beramal dengan dia. Orang-orang Arab ni dia tak payah, dia minta wasiat ya. Tengok tuan-tuan tanda. Nabi kita berwasiat kepada Abi Jurai ni ada 5 perkara. Tengok. Yang pertama, kalau boleh letak nombor. Yang pertama Nabi kata apa? La tasubbanna ahadan. Kamu jangan maki orang. Kata di Abu Jurai, fama sababtu ba'da hurran wala abdan wala ba'iran wala syah. Lepas pada tu aku tak maki siapa-siapa, orang ke, merdeka ke, hamba ke, unta ke, kambing, aku tak maki. Tak kata celaka kambing ni, tak lah. Sebab Nabi pesan kepada dia, la tasubbanna ahadan. Allahu akbar. Sekali pesan, seumur hidup dia aman. Yang kedua, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan menghina, pandang lekeh, pandang kecil kepada kebaikan yang kamu buat. Sebab pahala dia di sisi Allah besar kalau kita buat dengan ikhlas. Wa antukallima akhaka. Tanda nombor 3, hendaklah kamu bercakap dengan saudara kamu, wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk. Kita bercakap dengan orang, muka kita kena pandang pada orang tu. Jangan duduk mari bila tu muka lah kelak, jangan main. Ini bahaya kita. Yang saya bimbangnya sekarang ni, zaman kita ni, kita pun tak perasan ni. Kadang-kadang tak. Orang mari tegur kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mari mana tu? Muka duk tengok handphone. Kena atas kepala kita dah. Al-fa'su fir ra'si, kata orang, kapok atas kepala hari ni, toko belapok atas kepala. Orang tegur kita bercakap, mak kita duk tengok telefon. Nabi pesan, nak tengok orang bercakap dengan orang, tengok muka dia. Kecuali yang bercakap gitu wanita. Kita laki-laki, bolehlah kalau kita paling lain sikit pun. Jangan duk tengok muka perempuan, tengok lain. Boleh, ataupun kita tunduk. Itu lain cerita. Tapi sama-sama laki-laki nak tunduk buat apa? Apa yang malunya? Apa yang auratnya? Tidak. Berapa? Yang keempat, inna zalika minal ma'ruf. Nabi kata senyum, bercakap, tengok muka orang itu kebajikan. Yang keempat, baru sampai tajuk kita, warfa izaraka ila nisfis saqa. Nabi kata angkat kainmu sampai setengah betis. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau kamu rasa tak selesa, takut orang tengok apa dia ni, kain sikat tungging. Orang Kelantan kata sikat tungging, maknanya singkat bertungging. Apa ni? Singkatlah. Maka bolehlah kamu labuh sampai 2 buku lali. Ini paling rendah yang dibenarkan. Elok kalau kita angkat sampai betis. Wa iyyaka, yang kelima, Nabi kata dah masa yang 4. Wa iyyaka wa isbalal izar. Aku bagi amaran kepada kamu, jangan melabuhkan pakaian, fa innaha minal makhilatin. Fa innaha minal makhilah. Karena dia termasuk dalam kesombongan.
Wa inna Allah la yuhibbul makhila. Allah Ta'ala tak suka dengan sombong. Al-makhila maknanya al-kibru wal ikhtiyar wa ihtiqar nas. Jadi kita rasa sombong kan? Jangan. Allah Ta'ala tak suka. Baik, yang pesanan yang kelima, wa ini mru'un, kalau ada orang syatamaka, makimu, ayyaraka, menghinamu, bima ya'lamu fika. Dia tahu kita ada kelemahan, dia pun dia cakap, oh dia tu gini kan. Fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi. Mu tahu dia ada lemah juga, kamu jangan aibkan dia dengan kelemahan dia. Awak tak tahu, tak apalah, saya orang tak baik, awak orang baik, awak orang suci, maklumlah kita ni, jangan dedahkan balik keburukan dia. Jangan balas balik. Fa innama wabalu zalika alaihi, sebab bala naik atas kepala dia. Sebab apa? Akhirat esok pahala dia awak boleh ambil. Tapi kalau muntang balik dia kosong-kosong. Pahala dia ambil, mu ambil, pahala dia ambil, awak dia saja belaka. Nauzubillah. Allahu akbar. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi asnadin sahih wa qala Tirmizi haditsun hasanun sahih. Jadi dalam hadis kita ni Nabi kita pesan sempadan, sama ada kain tu diangkat setengah betis ataupun 2 buku lali. Itu yang paling rendah yang dibenarkan. Hadis 797 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama rajulun yusalli musbilun izarahu, seorang laki-laki solat, kain dia labuh, kain bawah pada buku lali. Faqala Rasulullah, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah dia solat, Nabi panggil, izhab fatawadda. Nabi kata pergi ambil wuduk semula. Fazahaba fatawadda. Dia pergi ambil wuduk, dia pergi. Nabi kata pergi ambil wuduk semula. Dia 2 kali. Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, malaka amartahu an yatawadda thumma sakatta anhu. Ya Rasulullah suruh dia pergi wuduk, kemudian Rasulullah tak bagi arahan seterusnya. Orang lain tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jadi? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita apa kata apa tanya? Innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Dia solat dalam keadaan dia pakai kain labuh. Innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin. Allah Ta'ala tidak menerima solat orang yang pakai kain labuh. Dengar ni ramai kita ni, jubah labuh meleret sampai ke tanah, macam nak buat. Hadzal hadis rawahu Abu Daud bi isnadin ala syarti Muslim. Kata di Imam Nawawi, namun hadis ini dhaif. Nasib baiklah, kalau tidak ramai orang tak sah solat ni main pakai kain labuh ni. Jadi hadis ni tidak sahih, hadis ni dhaif. Allahu akbar. Jadi itu sebabnya perbahasan tu agak keras di sini. Ada ulama kata memang haram. Jadi kita nak ambil, nak keluar daripada haram ni macam mana? Kita jangan turun lebih daripada buku lali. Baik, kita pergi pula hadis panjang. Hadis 798 ni panjang sekali. Anda terus baca apa ni? Baca terjemahan lah kan? Kalau tidak tak habis pula masa kita. Wa an Qais bin Bashar At-Taghlibi, dia punya gelaran, qala akhbarani abi wa kana jalisan li Abi Darda. Mau panjang cerita ni, tuan-tuan tengok terjemahan lah. Daripada Qais bin Bishrin, dia tulis Bashar, Bishr, biasanya arak nama Bishr, Al-Bishr Ibn Ma'rur. Qais bin Bishr At-Taghlibi, dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, dan dia adalah kawan qarib kepada sahabat Nabi Abu Darda, bahawa dia berkata, di Damsyik ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Hanzalah. Dia adalah seorang yang suka bersendirian, dia tak campur orang banyak, dia banyak ibadat. Orang diam, tak cakap banyak, orang jaga diri. Zaman tu pun sudah uzlah dah dia. Jarang sekali dia duduk bersama orang lain. Masya Allah, Sahal bin Hanzalah ni, kecuali hanya untuk solat. Apabila selesai solat, dia hanya bertasbih dan bertakbir. Kemudian dia pulang ke rumah dia, solat sunat pun di rumah. Dia lalu di hadapan kami yang sedang duduk bersama-sama dengan Abu Darda. Mana dia nak keluar, dia lalu kot ni. Kemudian Abu Darda berkata kepada dia, tengok, Abu Darda minta dengan dia,
Minta Abu Darda kata apa? Faqal kalimatan tanfa'una wala tadurru. Tengok Abu Darda punya permohonan. Syekh Sahal ceritakan kepada kami satu kalimah, ucapan yang pendek yang memberi manfaat untuk kita, tidak mudarat kepada Tuhan. Mana bukan mengumpat orang, nasihat. Baik. Sahal ni tak mau cakap banyak, dia pun nasihat. Dia kata apa? Rasulullah SAW pernah mengutus satu pasukan. Kemudian setelah pasukan itu kembali, salah seorang di antara mereka duduk dalam satu majlis yang dalamnya ada Nabi SAW. Lantas dia berkata kepada seorang yang berada di sebelahnya, seandainya kamu melihat kami saat berhadapan dengan musuh, lalu seseorang dari kami menyerang musuhnya dan menikamnya seraya berkata, ambil ini dariku, adalah aku pemuda Al-Ghifar. Jadi bagaimana kependapatmu tentang ucapan itu? Lelaki yang berada di sampingnya menjawab, menurutku pahalanya telah hilang. Ternyata percakapan tersebut didengari oleh orang lain, sehingga dia pun berkata, menurut pendapatku ucapan orang itu tidak ada apa-apa kesan pun. Tak ada apa-apa, dia bagi tahu dalam peperangan dia ni Bani Ghifar. Yang seorang lagi kata, hilang pahala dah, hilang pahala dia. Maka bertengkarlah kedua orang itu sehingga Rasulullah SAW mendengar. Baginda bersabda, subhanallah, ucapan seperti itu tidak ada apa-apa dan ia tetap mendapat pahala dan pujian. Makna sebab apa? Dalam peperangan kita boleh tunjuk sombong dalam peperangan, tapi kalau biasa-biasa ni sombong, jangan. Macam juga berjalan, kita berjalan angkat bau ni, dalam peperangan boleh. Kalau biasa-biasa ni sombong gitu. Kata Bishr, aku melihat Abu Darda kelihatan gembira sekali dengan keterangan itu, sehingga dia mengangkat kepalanya kepada orang itu, Hanzalah, dan berkata, apakah kamu benar-benar mendengar hal itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, benar. Abu Darda terus mengulangi pertanyaannya hingga aku berkata dalam hati, yang dia akan berlutut di atas kedua lututnya. Maknanya Abu Darda nak sangat kepastian daripada Sahal bin Hanzalah ini. Baiklah, dia berbalik. Ayahku berkata lagi, pada hari yang lain, dia, Sahal bin Hanzalah, lalu di hadapan kami. Mana boleh jadi pintu ni lalu. Abu Darda kata, ya Sahal, kalimatan. Bagi pada kami satu kalimah, ucapan yang bermanfaat untuk kami, tidak mudarat kepada Tuhan. Silakan. Dia pun jawab, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, orang yang menafkahkan kudanya seperti orang yang bentangkan tangannya untuk sedekah dan tidak menutup-nutup tangan. Maknanya orang yang jaga kuda untuk perang. Kan tentera dulu guna kuda, faris dipanggil. Maknanya bagi Nabi, orang yang duk jaga kuda ni, infak kepada kuda supaya kuda ni kuat, seperti orang yang sedekah tak berhenti sedekah dia. Masya Allah. Habis dia pergi. Pada hari yang lain, Sahal lalu pula. Abu Darda kata, kalimah. Masya Allah. Dia pun kata, sabda Nabi SAW, sebaik-baik orang adalah Khuraim Al-Asadi. Nabi kata, Khuraim Asadi ni orang baik, sekiranya dia tidak memanjangkan rambutnya dan tidak melabuhkan kainnya hingga ke bawah buku lali. Ini tajuknya, cerita panjang ni, naknya sini. Setelah berita itu didengari oleh Khuraim, maka dia terus mengambil pisau untuk memotong rambutnya sampai kedua telinganya. Biasanya rambut zaman Nabi setakat ni dia panggil jummah. Jummah ni sampai panjang sampai telinga ni. Jadi kalau panjang sampai ke bahu, itu lebih dah tu. Nabi tegur Khuraim. Dia ambil pisau, potong selalu. Tak cakap banyak. Masya Allah. Dan terus menaikkan kainnya sehingga pertengahan kedua betisnya. Kelah lalu kain dia naik. Kita ni banyak songe orang kapur kata ni banyak takwilat tak. Khilaf tu Syekh, khilaf tu. Duk main khilaf pak cerah. Tak angkat-angkat kain sampai sudah. Masya-Allah. Baik, pada hari lain dia lalu pula depan kami. Abu Darda minta juga kalimah. Maka dia menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan menemui saudara-saudara kamu, maka elokkanlah kenderaan kamu dan kemaskanlah pakaian kamu sehingga seolah-olah kamu seperti tahi lalat yang menjadi hiasan manusia. Mana tahi lalat di sini? Bukan tahi lalat, alat-alat bekok tu. Kan tahi lalat ke comel sini ni. Orang panggil
Ada lawas itu. Kerana sungguhnya Allah tidak menyukai keburukan dalam perkataan ataupun perbuatan dan sesuatu yang dimaksudkan untuk keburukan. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad hasan, kecuali Qais bin Bishr dipersihkan kredibilitinya, dan Muslim juga telah meriwayatkannya. Jadi kita kata di muhaqqiq wa sanad isnaduhu yahtamilu tahsin, maknanya sanadnya baiklah insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, yang kita naknya tadi Nabi nasihat kepada Khurail, angkat kain. Maknanya tinggikan kain tu. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-10 dalam bab ini, hadis 799. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izaratul muslimi ila nisfis saq wa la haraja aw la junaha fima bainahu wa bainal ka'bain fama kana asfala minal ka'baini fahuwa finnar wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Maksudnya, sabda Nabi SAW, kain sarung seorang Muslim itu batasnya sampai ke pertengahan betis, paling tinggi. Dan tidaklah berdosa antara pertengahan betis sampai kedua buku lali, paling bawah. Adapun apa yang di bawah buku lali, tempatnya neraka. Sesiapa yang menjolorkan kain sarungnya, seluarnya, sampai di bawah buku lali kerana sombong, maka kelak Allah Ta'ala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kata Nawawi, hazal hadis rawahu Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis yang ke-11, hadis 800. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izar istirkha. Qala ya Abdullah irfa' izarak. Farafa'tuhu. Thumma qala zid. Fazidtu. Fama ziltu ataharraha ba'du. Qala ba'dul qawmi ila ayna. Faqala ila ansafis saqaini, rawahu Muslim. Maksudnya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku berjalan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang pakaianku terjulur ke bawah, labuh. Lalu baginda bersabda, wahai Abdullah, naikkan kain sarungmu itu. Maka aku pun menaikkannya. Baginda bersabda, naik lagi. Aku pun naikkan kain sesuai dengan petunjuk itu. Sesudah kejadian itu, aku sentiasa memerhatikan pakaianku, tak mau turun ke bawah. Ada orang bertanya, Abdullah bin Umar, sebatas mana kamu naikkan kain? Setakat mana? Abdullah menjawab, sebatas pertengahan kedua betis. Hadzal hadis rawahu Muslim. Baik, hadis yang terakhir, sampai ke akhir. Hadis 801. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqalat Ummu Salamah, fa kaifa tasna'un nisa bi dhuyulihinna? Ini menarik ni. Ini soalan orang wanita. Qala yurkhina shibran. Qalat idzan tankashifu aqdamuhunna. Qala fayurkhinahu zira'an la yazidna. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melabuhkan kainnya kerana sombong, maka di hari kiamat kelak Allah Taala tidak akan melihatnya nazara rahmatin. Ummu Salamah bertanya, lalu bagaimana cara wanita melabuhkan hujung kain mereka? Wanita yang tak pakai stokin, dia labuhkan kain dia supaya tak nampak kaki, sebab kaki itu pun dikira aurat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh melabuhkan kainnya sebanyak sejengkal. Sejengkal lebih pada kaki, tak apa. Yang kata yang tadi laki-laki, Ummu Salamah kata, kalau begitu kaki mereka akan terdedah. Baginda sallallahu alaihi wasallam boleh melabuhkannya sehasta. Mana dia boleh tarik dia punya kain sehasta.
Dan tidak boleh lebih daripada itu. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan dia berkata hadisun hasanun sahih. Baik para pendengar sekalian, tamatlah kita dalam bab yang ke-119 ini. Dalam masalah yang kita dah bincang panjang tentang hukum melabuhkan pakaian. Sama ada labuh di lengan, labuh kaki ataupun labuh ekor serban. Hati-hati kita dengan ekor serban pun jangan ni. Kadang-kadang orang hari ni duk pakai ridak ni meleret, kaki pun ada juga. Dah, Allahu akbar. Hati-hatilah. Pertama budak-budak yang baru nak kena pakaian ni, pakaian syekh-syekh ni. Jangan main. Main. Jadi dalam masalah ini Imam Nawawi meletakkan hukum bawah pada buku lali, sombong makruh. Maaf. Tak sombong makruh, sombong haram. Ada lagi ulama lain kata sombong tak sombong haram belaka. Jadi kita rasa ambil yang selesa lah, kan? Ambil yang selesa, jangan turun daripada buku lali. Kalau kita nak banyak tak tahannya ke baju yang kita beli tu. Labuh tu. Kalau darurat tu masuk dari bawah akta darurat, kita kata kita letaklah duduk di bawah kategori makruh. Wallahu alam. Ada setengah pelajar dia tak suka. Dia kata, ustaz, kenapa duk sebut khilaf-khilaf ni? Sebut je haram. Saja dah belajar dengan ustaz ni, dia panggil ustaz sunnah. Satu je. Nabi sebut haram, haram lah. Tapi kita kena ingat, Imam Nawawi bawa hadis, 12 hadis dalam bab ini, separuh daripadanya menjelaskan khuyala batara. Sombong, angkuh, baru jadi haram. Kalau tidak, sebab itulah Imam Nawawi ni faqihun muhaddis. Jadi kita kena hati-hati lah. Saya tak suka bawa satu lorong. Dalam masalah benda yang ada khilaf, kita tak suka one way. Jadi kalau kita ada dua lorong, dua perbincangan, sekurang-kurangnya untuk pilihan kita sendiri, saya tak akan turunkan kain lebih daripada buku lali. Tapi kalau kita beli baju, yang kita beli ready made ni kata orang, kita pergi Mekah beli jubah, terlebih sikit. Nak potong tak ada, kita pun tak pandai nak potong kan. Nak kerak tak reti, nak pergi kat kedai pun orang ramai contohnya, kita pakailah dulu. Nanti kita balik, kita potong. Sekurang-kurangnya adalah khilaf dalam masalah itu. Tapi keras sangat pun susah, terlalu orang panggil lega sangat payah. Dah kita nak ukur dah di kedai. Kenapa nak ukur sampai bawah bukan lali? Macam orang Arab tu meleret atas tanah lah. Jadi kita ambil lah jalan yang tengah, jalan yang selamat. Khuruj, keluar daripada khilaf itu lebih baik, lebih utama. Alhamdulillah. Bagi wanita tak ada masalah. Boleh labuhkan pakaian sampai sehasta. Cuma nak jalan macam mana sehasta. Tapi hijab nanti kan jam ke. Jadi kalau wanitanya dah pakai stokin, kemudian dia labuhkan pakaian dia sampai ke tanah tu, cukup dah tu. Alhamdulillah. Ini Ummu Salamah tanya tadi, kalau sekiranya tak ada stokin, nampak macam sebahagian muslimat kita naik motosikal. Ingat baik. Kita duduk belakang kereta, bawa ni kereta, tengok, makcik ni pakai betis nampak. Itu kena hati-hati. Dia pakai stokin, tapi bila kain, maka seeloknya dipakai seluar dalam. Di dalam dia pakai seluar track ke seluar apa ke, ikutlah. Yang pentingnya seluar yang boleh menutup aurat dia. Itu lebih selamat insya-Allah. Jadi dua-dua panduan yang ada, laki-laki ada, wanita ada, khilaf ada, tak khilaf ada, maka kita ambil jalan yang selamat. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula hadis yang bab 120, bab istihbab tarkit taraffi fil libasi tawadu'an. InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.